Hello, hai, Assalamualaikum. Apa khabar murid-murid di rumah? Cikgu harap murid-murid semua sihat dan bersedia untuk pelajaran kita pada hari ini. Bagi mata pelajaran Bahasa Melayu yang akan kita pelajari pada hari ini adalah tajuk Kaedah Membina Ulasan. Bagi objektif pembelajaran kita pada hari ini, di akhir pengajaran, murid-murid akan dapat yang pertama, dapat mencatat maklumat yang betul tentang sesuatu perkara daripada pelbagai sumber. Yang kedua, dapat menulis ulasan tentang pelbagai bahan yang ditonton dengan betul. Kertas penulisan. Ulasan terdapat pada bahagian B dan markah penuh bagi ulasan adalah 15 markah. Apa yang perlu murid-murid tahu untuk menulis ulasan? Yang pertama, biasanya ulasan ditulis dalam 3 perenggan. Seterusnya, panjang ulasan antara 50 hingga 80 patah perkataan. Seterusnya, dalam ulasan terdapat isi tersurat yang mana murid-murid boleh lihat dalam gambar ataupun dalam bentuk tulisan. Yang kedua, isi tersirat. Murid-murid perlu fikirkan apakah isi tersirat melalui gambar dan tulisan yang terdapat dalam soalan. Seterusnya, mari kita lihat kata kunci menulis ulasan. Yang pertama, P. Seterusnya, A, S, kemudian huruf D, A dan akhir sekali adalah K. Pasdak. Jadi, murid-murid boleh ingat mulai sekarang kata kunci untuk menulis ulasan adalah P-A-S-D-A-K. Apakah maksud P? P adalah pendahuluan, manakala A pula adalah antaranya. S selain itu, D di samping itu, A akhir sekali, K kesimpulannya. Seterusnya, mari kita lihat soalan yang akan kita lihat pada hari ini. Mari kita baca soalan ini bersama-sama. Gambar di bawah menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan gigi kita. Tulis ulasan tentang cara-cara tersebut dalam bentuk perenggan. Panjangnya ulasan kamu hendaklah 50 hingga 80 patah perkataan. Ini adalah gambar-gambar cara menjaga kesihatan gigi. Murid-murid boleh lihat gambar yang pertama, iaitu menggosok gigi. Yang kedua, banyakkan makan makanan berkhasiat. Manakala yang ketiga, elakkan makanan manis. Dan seterusnya, yang keempat, berjumpa doktor gigi. Daripada maklumat-maklumat dan gambar yang murid-murid lihat di sini, murid-murid perlu mendapatkan isi tersirat. Baiklah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, yang perlu murid lakukan adalah dengan membina pendahuluan. Pendahuluan boleh menggunakan ayat pertama dalam arahan. Contohnya adalah, gambar menunjukkan cara-cara menjaga kesihatan gigi kita. Selain itu, murid juga boleh tulis pendahuluan lain. Contohnya seperti, terdapat pelbagai cara untuk menjaga kesihatan gigi kita. Selain itu, pendahuluan lain yang boleh murid bina adalah, menjaga kesihatan gigi dapat memberikan manfaat dan kepentingan kepada diri kita. Seterusnya, mari kita lihat untuk membina ulasan. Murid-murid perlu menggunakan penanda wacana yang telah cikgu berikan sebagai kata kunci di awal pengajaran tadi, iaitu
Antaranya, selain itu, di samping itu, akhir sekali. Untuk membina ayat bagi setiap isi tersurat, murid-murid boleh menggunakan kata hubung seperti supaya, untuk, seperti dan agar. Mari kita lihat gambar rajah yang seterusnya. Ini adalah ayat yang pertama dalam perenggan yang kedua yang telah cikgu bina. Antaranya, kita mestilah menggosok gigi 2 kali sehari supaya gigi nampak lebih bersih. Jadi, isi tersurat bagi gambar yang kita lihat tadi adalah menggosok gigi. Dan isi tersirat yang boleh kita bina adalah gigi nampak lebih bersih apabila kita menggosok gigi. Okey, yang kedua, selain itu. Selain itu, kita haruslah banyakkan makan makanan berkhasiat untuk memastikan gigi kita menjadi lebih kuat. Jadi, murid-murid tahu bukan, apabila kita makan makanan berkhasiat, gigi kita akan menjadi lebih kuat. Seterusnya, bagi perenggan kedua, ayat yang ketiga, di samping itu, kita hendaklah mengelakkan makanan manis seperti aiskrim, coklat, gula-gula dan sebagainya agar gigi kita tidak mudah rosak. Jadi daripada gambar yang murid-murid lihat tadi, ada pelbagai jenis makanan manis. Murid-murid boleh senaraikan makanan tersebut. Seterusnya, bagi perenggan yang kedua, ayat yang keempat, akhir sekali, kita perlu berjumpa doktor gigi agar dapat mengesan gigi yang rosak dan doktor dapat merawat kerosakan gigi kita. Gambar yang murid-murid lihat adalah berjumpa doktor gigi. Jadi, apabila kita berjumpa doktor gigi adalah untuk mengesan dan juga merawat kerosakan gigi kita. Seterusnya, mari kita lihat kesimpulan. Baiklah, kesimpulan adalah penutup atau pengakhiran ulasan atau karangan anda yang mengandungi cadangan, harapan berdasarkan tajuk soalan. Jadi kesimpulan yang cikgu bina di sini adalah kita wajarlah menjaga kesihatan gigi kita kerana gigi sangat penting kepada kita. Seterusnya dalam jadual ini, kita telah melengkapkan pendahuluan bagi perenggan pertama, perenggan kedua dengan 4 ayat yang kita bina dan akhir sekali kesimpulan yang berada di perenggan ketiga. Ini adalah jawapan penuh bagi ulasan. Dalam ulasan ini terdapat pendahuluan. Bagi perenggan kedua pula yang mengandungi isi tersurat dan juga isi tersirat. Seterusnya, perenggan yang ketiga iaitu perenggan terakhir, murid-murid perlu membina kesimpulan yang bersesuaian dengan tajuk. Baiklah murid-murid, itu sahaja perkongsian cikgu pada hari ini. Terima kasih. Jaga diri, jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye.